Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'an إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة، اللهم افتح علينا أبواب مغفرة، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ardh. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, memperbanyakkan akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rasa ingatan kita kepada baginda, dengan rasa ta'ajub, dengan rasa teruja kita apabila kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kemuliaan dalam bulan-bulan Islam sebab lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Nahnu bil khair walhamdulillah. Musliman apa khabar? Okey ya, di belakang sana. Oh, okey ya. Thumbs up sikit. Okey. Bagus, alhamdulillah. Semua dah makan? Belum. Kejap lagi kita makan ya. Ada makanan ya? Ada muslimat ada makanan ya? Nasi goreng ayam ini Alhamdulillah ya. Jangan balik dulu ya tuan-tuan. Kita ada Tuan Pengerusi, apa khabar? Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa surau Al-Hasanah ya, insya-Allah nanti lepas kuliah, lepas Isyak kita makan ya. Ada ya muslimat, kaum ibu ada ya? Alhamdulillah. Tak sabar ni nak makan je lagi. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Minggu yang lepas kita telah membahaskan soal bab yang penuh dengan teruja kan, bab membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Tanda soal.
Jangan jawab dengan saya, kita jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawab dengan jujur dalam hati kita, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita mengkhatam Al-Quran hari ini satu juzuk? Ataupun sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini satu muka surat? Ataupun daripada pagi tadi, minggu lepas saya telah ajarkan bagaimana nak khatamkan satu hari satu juzuk. Lepas subuh 5 muka surat, lepas zuhur 5 muka surat, lepas asar 5 muka surat, lepas maghrib 5 muka surat. Kalau tak sempat maghrib, lepas isyak kan kita khatam 7-8 muka surat. InsyaAllah satu hari satu juzuk. Kita cita-citakan dalam diri kita, tuan-tuan. Kalau kita selama ini bercita-cita untuk mencari kekayaan hidup di dunia, mengapa hari ini kita tidak bercita-cita untuk khatam satu hari satu juzuk Al-Quran? Kalau selama hari ini kita daripada kecil sampai kita besar, kita bercita-cita nak jadi seorang yang berjaya fid dunya wal akhirah. Bagaimana dengan cita-cita kita kepada Al-Quranul Karim, suatu mashaf yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab inilah kitab, zalika inilah al-kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang pertikaian, tidak ada sebarang permasalahan. Hudan lil muttaqin, yang memberi petunjuk, yang memberi pedoman, yang membawa kita kepada dalam satu arah kebaikan, yang membawa kita ke dalam satu platform ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan azam kita hari ini. Kalau nak sambut tahun baru Masihi, macam-macam kita azam dalam diri kita. Nak beli motor baru kan, nak beli kereta baru, nak kahwin baru. Pun ada juga kahwin baru ya. Senyum yang perempuan di belakang sana. Suami nak kahwin baru ke? Tak ada, walauzubillah, gurau saja ya. Nak beli piuk baru kan, nak beli dapur baru, nak beli peti ais baru. Hari raya je semua nak baru kan. Baju nak baru, langsir nak baru. Orang Perak panggil langsio. Langsio, langsio baru kan. Periuk nak baru, kursi nak baru, cushion nak baru, TV nak baru, baju nak baru, tudung nak baru. Sanggup beratur dekat Ariani semabuk kan, berpanas berhujan kan, sanggup sebab buat promosi RM5 tudung Ariani, bawal RM5, bawal, patin, apa lagi, temang, apa macam-macam nama ikan lah kan. Tapi muslimin dan muslimat, surau hari ini, masjid hari ini terbuka luas, masuk percuma, tak perlu beratur kan. Al-Quran hari ini diturunkan secara yang kita baca dapat pahala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok pun dapat pahala, tuan-tuan. Kita pegang Al-Quran pun dapat pahala, muslimin, muslimat. Kita baca, kita hafal, Allahu Akbar kan. Kalau yang lelakinya, kalau hari ini kalau kita boleh pergi stadium Hang Tuah, hari ini Melaka lawan JDT, tuan-tuan. Lawan JDT kan. Kita sanggup beratur, beli tiket awal-awal, siap booking dekat kawal, man kau booking aku 5 tiket untuk aku dan anak isteri aku kan. Yang perempuannya sanggup macam-macam lah kan, pergi sana pergi sini shopping. Kalau pergi Pulau Langkawi tu, tuan-tuan, kalau pergi dekat apa tu yang jual pinggan mangkuk tu, kalau tak 3 jam bukan perempuan. Minta maaf ya, macam-macam dibelinya, piuk, belanga, habis kereta, habis naik ferry penuh. Saya cakap ni untuk diri saya juga. Kita pun pernah shopping kat Langkawi kan, beli macam-macam, coklat, sudu, garpu dan sebagainya. Tetapi muslimin dan muslimat, itu azam baru. Itu azam baru, kita bercita-cita untuk memiliki yang baru. Tetapi muslimin dan muslimat, yang Islam ajarkan kepada kita hari ini lebih baik daripada semalam. Yang Islam ajar kepada kita hari esok lebih baik daripada hari ini.
Yang Islam ajar kepada kita hari lusa lebih baik daripada hari esok dan seterusnya. Bermaksud apa? Allah berfirman, tuan-tuan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh ubah diri kita, tuan-tuan, kecuali siapa? Diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, Allah takkan ubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu kamu ubah diri kamu sendiri. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, marilah tanamkan azam. Hari ini, semalam kita tak baca Quran, tak apa, let gone be bygone, dah lepas-lepas lah kan. Hari ini nanti balik isyak sekarang, sebelum kita tidur, tuan-tuan, kita bacalah Al-Quran, walaupun satu ayat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun satu huruf. Allah kata alif lam mim itu bukan satu huruf, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf dapat 10 ganjaran kebaikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama satu hari satu muka surat Alhamdulillah. Satu hari satu muka surat, 30 hari dah 30 muka surat, habis satu juzuk 22 muka surat, lagi 7 hari 8 hari kita mentadabbur, kita menafsir, kita belajar tafsir, kita belajar tajwid dan sebagainya. Kita tanamkan hari ini lebih baik daripada semalam. Hari ini kita cuba baca satu muka surat cukup, tuan-tuan, jangan banyak-banyak. Nanti takut kita mula nak start enjin kan, kita rasa macam terbeban kan. Tak apa, Al-Quran tu Allah turunkan. Allahu Akbar, subhanallah, ya. Satu hari satu muka surat cukup. Alif lam mim sampai ayat kelima, muflihun, cukup 5 ayat. Tutup Quran, baca doa, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati, tidur, bye bye. Esok Allah meninggal pula. Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran kan hadis Nabi kata yang kita baca minggu lepas, apa dia? Yuqalu lishabil Quran iqra warataqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayah taqra'u biha. Sesungguhnya kedudukan anda adalah pada akhir ayat yang anda baca. Allahu Akbar. Syukur, alhamdulillah kalau Allah tarik kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita sedang berzikrullah kepada Allah. Syukur kepada Allah kalau Allah tarik nyawa kita dalam tidur kita, kalau sebelumnya kita khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Kan cukup baik kan, daripada kita sebelum tidur macam-macam kita install dalam kepala kita dengan macam-macam ya, filem dia, games dan sebagainya, ya. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung kuliah kita. Tadi baru intro belum start lagi, tuan-tuan, ya. Tadi baru nak panas enjin. Kita pergi ke kitab Manhaj Orang Beriman, adab-adab membaca Al-Quran, muka surat yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Sewajarnya bagi orang yang nak membaca Al-Quran itu ada wuduk. Ada wuduk. Bukan apa, tuan-tuan, kan wuduk tu bagus kan, kita dalam keadaan bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang penuh dengan tawaduk, dengan penuh kebersihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita baru lepas main bola, main rugby ke kan, kita pegang Quran, rasa macam apa? Tak elok lah kan, dengan pakaian kita kotor dan sebagainya kan, tuan-tuan. Dengan kita tidak ada wuduknya, kan lebih elok kita pegang mushaf Al-Quran itu dengan berwuduk dan dengan keadaan yang bersih lah, daripada hadas kecil dan hadas yang besar. Menjaga adab, ya, menjaga adab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita baca surat khabar kan, kita duduk, kita pegang, angkat tinggi-tinggi kan, kita selalu macam tu, pegang surat khabar tinggi-tinggi. Tapi bila kita baca Quran, kita letak pula dekat bawah kan. Itu yang adab yang kita perlu jaga, muslimin dan muslimat kan. Sedangkan Imam Malik pun kata apa? Nak belajar ilmu ni, tuan-tuan, kena ada adab dulu kan. Dalam satu riwayat, apabila nak belajar tu selama 30 tahun 20 tahun, tapi Imam Malik ni dia belajar adab tu 18 tahun. Baru lagi 2 tahun itu dia belajar ilmu. Nampak tak?
kedudukan adab dengan ilmu. Adab dulu tuan-tuan. Kan? Tengok tak cerita Jackie Chan? Tengok tak? Cerita Jackie Chan kan, Drunken Master. Yang minum arak tu kan, dia mabuk tu kan. Dia nak belajar tu tuan-tuan, dia pergi rumah tok guru dia tunggu dekat pintu pagar kan. Kita tengok tak cerita Cina kan, banyak kan kita tengok cerita kungfu, dia hormat tuan guru, Sifu. Dia panggil Sifu tuan guru dia. Nampak tak? Dia sanggup kan. Kalau kita tengok cerita The Karate Kid, bagaimana seorang anak dididik daripada suruh ambil air perigi, dia pergi ambil air. Belum belajar ilmu lagi tuan-tuan, belum belajar kungfu lagi tu, tapi dia suruh ambil air dulu. Nampak? Dia suruh ambil air kat perigi dengan pakai sebelah tempurung kelapa lah apa, dan kan, nak tengok adab disiplin bila kita belajar. Begitu juga tuan-tuan dalam menuntut ilmu Al-Quran, hendaklah orang itu menjaga adab bila dengan Al-Quran. Kan, tak boleh letak Al-Quran tu dekat bawah kita. Tak boleh kita kan letak Al-Quran itu di tempat-tempat yang tidak elok dan sebagainya. Kan, kalau yang ada Quran kecil, letak elok-elok dalam kocek kita. Kalau Quran itu besar, letak elok-elok dalam almari lepas kita baca. Kan, letak atas meja elok-elok, susun elok-elok kan. Sebab itu adalah kalamullah, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan kepala, maksudnya apa? Kita tawaddu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sedar tak, saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, sebesar mana pangkat kita tuan-tuan, sebesar mana kita bekerja dan sebagainya, akhirnya kita akan tunduk sujud dekat simen. Betul kan? Betul. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud kita tawaddu' di sisi Allah semua sama tuan-tuan. Yang membezakan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukanlah orang yang kaya raya dan sebagainya, tetapi orang yang paling akramakum indallahi atqakum, orang yang tinggi nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kaya tak apa, dia banyakkan bersedekah, dia banyakkan infak harta dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak kaya, tidak mengapa, jadikan dia terus berusaha untuk memajukan diri dia dan keluarga dia kan, untuk majukan diri dia, akhirnya dia berjaya dan sebagainya. Jadi dalam ketika baca Al-Quran, hendaklah kita tawaddu'. Jangan kita sambil baca Quran, handphone dekat sebelah. Ada orang dia baca Quran, handphone dekat sebelah. Kan, baca Bismillahirrahmanirrahim, alif ba ta, bunyi handphone, tin 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 tin, WhatsApp masuk tuan. Baca WhatsApp dulu. Baca, Man, kau kat mana? Jom lepak malam ni. Sadaqallahul azim. Dia pergi lepak. Kan? Nampak tak? Mana satu lebih penting ni tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni, minta maaf cakap lah, saya pun sama kadang-kadang. Kita baca Quran ni, handphone dekat sebelah, TV dekat depan, makanan dekat belah kiri kan, anak tengah main game kat belakang kan, seolah-olah kita ni mempermainkan Al-Quran ni tuan-tuan yang dirahmati Allah kan. Cubalah kita hormat Al-Quran itu kan. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama itu di Gua Hira tu dengan keadaannya apa? Menggigil tuan-tuan, takut tuan-tuan. Menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Dipeluk oleh malaikat Jibril dan sebagainya kan. Tanda dia takut kan. Al-Quran itu juga kan, bila kita baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kan, ada satu ayat Allah kata apa? Dia kalau kita baca Quran ni, kita kena dengar kan. Kita kena dengar ayat Al-Quran. Kalau kita dengar pasang Quran, sunnah dia, adab dia, bila kita dengar Al-Quran, kita wajib dengar kan. Dengan pasang Quran dekat kereta, kita diam, kena diam kan. Kemudian itu di atas sifat-sifat orang mukmin. Kemudian dia, Allah akan apa? Fazadasum imana kan. Surah apa tu ya? Allah kata surah
Oh, saya lupa surah apa. Ayat-ayat dia. Kalau kita dengar ayat Quran, kita kena diam. Kena diam dan kita kena hayati baik-baik lagu dan isi kandungan Quran. Kalau kita pergi konsert kan, kita dengar konsert kan, kita sanggup join rock sama-sama sebab. Tapi ini Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran yang menjamin kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang menjamin kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Fazadasum imana. Sesungguhnya orang itu apabila dia dengar Al-Quran, Allah akan beri dia ketambahan iman dalam diri dia. Allah baru dengar tuan-tuan, belum kita baca, belum kita hafal dan sebagainya. Ataupun duduk dalam keadaan yang sombong kan. Ada orang dia baca Quran dia sambil melepah dan sebagainya Jadi janganlah tuan-tuan. Duduk elok-elok kan. Kalau duduk atas kursi, duduk elok-elok. Pegang Al-Quran, letak atas meja elok-elok. Kalau duduk di bawah, letak rehal ataupun pegang elok-elok kan. Jangan sampai dalam keadaan Quran itu dekat setara ataupun di bawah kaki lutut kita. Tidak eloklah. Situasi yang paling utama membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri dan dilakukan di masjid. Ini di antara adab lah. Kalau kita baca Quran, kita rasa mengantuk dan sebagainya kan, kita boleh berdiri, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tahfiz kan, saya ada buat budak tahfiz, saya pun mengajar kat tahfiz. Kadang-kadang kita ni ngapal Quran ni kan, suruh berlari pun ada tuan-tuan. Suruh bangun supaya tak mengantuk kan, supaya dia tak mengantuk kan. Kalau dia rasa dah duduk lama tu, kaki dia agak letih, suruh dia bangun, dia berdiri, dia baca. Dia baca kan, supaya apa? Dia rasa seronok ataupun dia rasa tak bosan lah untuk kita membaca Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi juga madrasah tahfiz ni, dia kalau ngaji dia, badan dia gerak nampak sana. Badan dia dia henjuk tu, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil, dia baca laju. Quran ni jangan salah faham tuan-tuan. Dia ada peringkat-peringkat bacaan, ada hadarnya, ada bacaan yang sederhana. Kalau orang tahfiz ni tuan-tuan, dia baca ni laju kan. Dia baca supaya dia tak lupa, dia ingat ayat-ayat tu, dia kena laju. Kalau ada orang baca, kalau kita biasa baca, kita baca relax lah, tartil. Ada bentuk tartil, ada bentuk tadwir kan. Kalau budak tahfiz dia baca laju, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia baca laju, itu tak ada masalah, dia menghafal, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni, tapi dalam solat tak boleh laju sangatlah, kena ikut tajwid dan sebagainya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berhubung dengan kadar bacaan, tokoh-tokoh ulama salafus soleh yang terdahulu berpendapat, ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Allahu Akbar. Nampak tak? Orang ulama-ulama kita dulu tuan-tuan, dia jaga diri dia, masa dia 1 hari 1 juzuk kan. Kita boleh juga 1 hari 1 episod cerita habis. Kalau tengok cerita drama tu kan, sanggup tunggu tuan-tuan, sanggup tunggu kan. Maghrib, balik cepat bang, ni kan drama nak start. Hari ni saya dah lupa lah, sejak cerita 7 hari mencintaimu dah habis, saya dah lama tak tengok TV kan. Sejak pengantin 1 malam dah habis, saya dah lama tak tengok TV. Sebab sekarang dah tak sedar lah cerita sekarang ni apa, yang apa, Zul Iskandar, Zul Arifin berlakon dengan Mira Filzah tu kan. Apa tajuk dia saya dah lupa lah. Dah tak tengok lah. Dah tak tengok. Allahu Akbar. Ya, sanggup tunggu kita kan. Sanggup tunggu. Kalau kita tengok wayang tu tuan-tuan, kalau pukul 8 malam cerita tu, Allah, maghrib dia ke mana tu tuan-tuan? Sekarang ni maghrib 7.05, 7.10 dah masuk maghrib kan. Kalau pukul 8 tu sanggup bawa laju tu, sanggup bawa laju bang, cepat bang, wayang pukul 8 ni 7.30 ni, sanggup kan bang, cepat bang, kedai tu banyak promosi tu kan, ramai beratur ramai beratur, nak beli tudung punya pasal, nak beli baju raya, sanggup beratur panjang-panjang kan. Tapi masjid yang terbuka luas pintu dia, surau muazzin panggil dengan panggilan azan, dah sanggup relax abang, awal lagi muazzin baru je azan, dah relax lu
Minum dulu bang, minum dulu kan. Dia tak nak i'tikaf dalam surau, dalam masjid dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat, saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, ya, kita ambil iktibar kan. Kenapa kalau kita nak pergi makan, nak pergi jalan-jalan shopping, kita sanggup cepat-cepat kan, sanggup cepat-cepat. Kalau kita nak pergi jalan-jalan, nak pergi tengok wayang, nak pergi jalan-jalan, sanggup kita nak cepat-cepat. Tetapi kenapa bila muazzin panggil kita dengan panggilan yang paling agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, panggilan yang paling agung tu tuan-tuan, panggilan yang akan kita lafazkan apabila nyawa dah sampai ke halqum nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu nampak panggilan yang paling agung itu kan, yang kita kena baca waktu kita nak nyawa dah sampai ke halqum tu, waktu malaikat Israel dah datang cabut nyawa kita tu tuan-tuan. Waktu itulah lafaz asyhadu an la, yang perlu kita lafaz syahadah. Bukannya ya Allah bang, tudung saya bang, kan, dan sebagainya kan, mana barang kemas saya bang, harta tak. Ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita segeralah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah tuan-tuan untuk mengejar kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tahu tak satu cerita yang mana Nabi kata orang yang ada dalam majlis-majlis ilmu hari ini, macam tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi SAW, ya para sahabatku, kalau kalian lalu dekat taman-taman syurga, hendaklah kamu berhenti dan masuk dalam taman syurga itu. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita kan dekat dunia ni, mana masuk syurga lagi ya Rasulullah? Nabi pun jawab, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kuliah-kuliah agama, majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah zikir itu adalah sebahagian minal raudhatil jannah, sebahagian daripada taman-taman syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dah masuk syurga dah hari ni tuan-tuan, taman syurga dah. Allahu Akbar. Ya, jadi dahulukanlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada panggilan sepenting panggilan ilahi, ya. Ada yang mengkhatam Al-Quran satu hari lebih daripada sekali. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada yang khatam Quran, ulama-ulama terdahulu satu hari satu kali khatam Al-Quran, ataupun lebih satu hari 2-3 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang menghatamkan Al-Quran satu hari 3 kali. Allahu Akbar. Ya Allah, punyalah amalan mereka ini kan, amalan para alim ulama, guru-guru kita terdahulu kan. Dia baca Quran tu, dia satu hari khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengkhatamkan sebulan sekali. Kalau kita tidak mampu tuan-tuan, tak mengapa, 1 bulan 1 kali kita khatam. Setahun ada 12 kali, 12 bulan. So 1 bulan 1 kali, setahun 12 kali kita khatam Quran tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita hidup umur kita sampai 70 sampai 80 kali dengan 12, beribu kita dah hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali kerana menumpukan diri kepada mentadabbur dan menyebarkan ilmu Al-Quran. Ini yang perlu kita tahu. Ada orang dia mampu satu hari 1 kali juzuk, 1 kali khatam Quran. Ada orang sebulan sekali, sebab dia bukan lambat tuan-tuan, tapi dia belajar ilmu tajwidnya, dia belajar ilmu tafsir Qurannya, dia belajar ilmu tartil, membaca tajwid Al-Quran, dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kalau yang ada
tafsir Quran kan, kita belajar sekali tafsir Quran. Kan, kalau surau ini ada buat kelas pengajian tajwid Quran, tafsir Quran dengan tuan imam ke, dengan ustaz-ustaz luar ke, datang tuan-tuan. Kan, datang kita meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan punya amalan hari ini, tuan-tuan datang ke kuliah hari ini sebenarnya tuan-tuan tahu tak, sebenarnya inilah amalan yang menjadi saksi kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan, mulut ni akan dikunci ni tuan-tuan. Kan, yang akan bercakap nanti kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita. Ya Allah, aku menjadi saksi tuan aku dulu dengan kaki inilah yang pergi melangkah ke surau Al-Hasanah setiap hari. Ya Allah, mata ini jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, akulah mata yang dia belajar ilmu Al-Quran waktu dekat dunia dulu. Lalu tangan pula menjawab, ya Allah, aku menjadi saksi tangan inilah yang memegang Al-Quran setiap hari. Ya Allah, yang mengangkat takbir setiap hari bersama tuan imam dekat surau. Ya Allah, lalu apa lagi, semua telinga pun bercakap kepada Allah, ya Allah, aku menjadi saksi, aku yang mendengar akan kalam-kalam Engkau. Ya Allah, aku yang mendengar ilmu-ilmu Engkau waktu dekat dunia lagi. Ya Allah, semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengajarkan Al-Quran ataupun melakukan ibadah membaca Al-Quran ataupun usaha-usaha yang lain. Nampak? Dia belajar Quran, dia ajarkan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran. Itu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, siapa? Ta'allamal Quran, orang yang belajar ilmu Al-Quran, wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan ilmu itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, selitkanlah satu minggu tu kan, hari Minggu, hari Jumaat ni tak ada apa-apa tuan-tuan, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok hari Sabtu kan, ini cuti kan, hari TYT kan, kita datang rumah Allah. Allah bagi cuti ni untuk kita lebihkan masa bersama keluarga dan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak ramai-ramai datang ke rumah Allah, bawa anak isteri, anak-anak kita datang ke rumah Allah, dengar kuliah ta'lim, solat berjemaah ramai-ramai tuan-tuan. Kalau pergi Jajesco Ion tu, boleh satu family boleh bawa. Kenapa rumah Allah satu family kita tak boleh bawa kan? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, kalau hari Sabtu kita sanggup berbayar kelas aerobik, senaman Zumba, kan? Zumba kita sebulan bayar RM200, RM300. Kalau kita jadi member dekat gym, setiap minggu kita pergi gym, sekali pergi RM5, sebulan RM150. Tapi rumah Allah ni tuan-tuan, Allah bagi masuk percuma ni tuan-tuan, dapat pahala lagi tuan-tuan, dapat makan lagi tuan-tuan. Lepas habis kuliah dapat makan lagi tuan-tuan, free kan? Kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Muslimin, muslimat, para ibu, para bapa yang saya hormati sekalian, adab yang paling utama membaca Al-Quran, adab yang paling utama sekali ialah membaca Al-Quran dalam bentuk yang tidak menghalang seseorang daripada melakukan kerja yang penting dan tidak menyakitkan tubuh badan dan tidak meluputkan peluang untuk melakukan tartil dan memahami isi kandungan Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak minta banyak masa tuan-tuan. Allah tak minta 24 jam tuan-tuan. Allah tak minta 20 jam tuan-tuan. Allah tak minta 10 jam tuan-tuan. Allah tak minta 1 jam pun tuan-tuan. Tapi Allah minta sedikit masa je. Ya Allahu Akbar.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah Muzammil juzuk yang ke-28 29 kan? Wahai orang-orang berselimut, Allah kata, orang yang tidur waktu malamnya, bangun, kumil laila illa qalila, bangun sepertiga malam tuan-tuan, ataupun sedikit daripada malam itu, au nisfahu aw inqus minhu qalila, nisfahu ataupun separuh daripada waktu malam, separuh daripada 1/3 malam itu tuan-tuan. Kalau 1/3 malam itu lebih kurang pukul 4 pagi sampai 4:30 sampai subuh, ini Allah minta sedikit lagi ni tuan-tuan, mungkin setengah jam Allah minta kepada kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita waratilil qur'ana tartila, untuk kita membaca Al-Quran sedikit je tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya tuan-tuan, ambillah masa tuan-tuan, sedikit masa kita ni tuan-tuan, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk masa depan kita di hari akhirat nanti ya Allah. Kan? Untuk masa depan kita nanti ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seperti mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekiranya saya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dan mentartil, tartil ni tuan-tuan, baca Al-Quran itu dengan penuh tajwidnya, dengan ada idghamnya, ada izharnya, ada iqlabnya, Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan penuh baca yang betul lah, tartil itu tartil ya. Dan mentadabbur, tadabbur ni apa tuan-tuan? Kita mengkaji Al-Quran, kita menghayati isi kandungan Al-Quran, kita mempelajari ilmu-ilmu tafsir Quran kan. Lebih saya sukai daripada membaca Al-Quran keseluruhannya secara gopoh dan secara cepat. Maksudnya apa tuan-tuan? Ibnu Abbas ni orang yang pakar kan, orang yang hebat kan, ulama dahulu kan, dia apa? Dia suka membaca Quran itu dengan tartil dan dia mentadabbur Al-Quran. Maksudnya apa? Dia tak baca laju Quran, tapi dia habis hafal, dia kaji ayat itu, kaji asbabun nuzulnya, kaji tajwidnya ya, dan segala isi kandungan Al-Quran. Muslimin dan muslimat, begitulah ya, di antara sedikit sebanyak adab-adab membaca Al-Quran. Marilah tuan-tuan, masa yang kita ada ini tuan-tuan, sedikit masa yang Allah beri umur kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak tahu bila Allah akan tarik nyawa kita ni tuan-tuan. Kita tidak tahu bila, dekat mana, hari apa, waktu bila, kita tak tahu ni tuan-tuan. Tetapi alangkah mulianya kalau Allah tarik nyawa kita ni tuan-tuan waktu kita sedang membaca Al-Quran. Alangkah mulianya tuan-tuan, Allah menarik nyawa kita waktu kita sedang mengangkat takbir ketika kita bertahajud pada waktu malam tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alangkah mulianya Allah tarik nyawa kita waktu kita sedang memegang Al-Quran ke hulu dan ke hilir. Allahu Akbar. Alangkah mulianya tuan-tuan, Allah menarik nyawa kita waktu kita sedang bertahajud, sedang menangis, sedang menangisi, sedang menghargai kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Moga-moga Allah mematikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan kita sedang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ketika kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa kita ketika kita sedang menangisi akan kesalahan-kesalahan kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
amin ya rabbal alamin. Insyaallah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan zakirin hamdan yuafi liman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ahyana bil iman. Ya Allah, kau hidupkanlah kami dengan iman ya Allah. Wa amisna bil iman. Kau matikanlah kami dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Dan masukkanlah kami dalam syurga Engkau ya Allah dalam keadaan beriman dengan rahmat iman-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan janganlah Engkau ya Allah matikan kami dalam keadaan yang su'ul khatimah, dalam keadaan yang seburuk-buruk pengakhiran ya Allah. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menjaga dan mengasihi kami waktu kami kecil lagi ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Wa na'udzubika min azabi jahannam. Jauhkanlah kami daripada azab neraka jahannam Engkau ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkanlah kami daripada fitnah-fitnah hidup dan fitnah-fitnah selepas kematian ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan jauhkanlah kami daripada fitnah-fitnah dajjal Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Wa min qalbin la yaghsha. Dan daripada hati-hati yang tidak khusyuk pada Engkau ya Allah. Wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Dan jauhkanlah kami Allah daripada doa-doa yang tidak Engkau makbulkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa ilal liqa wa ma'as salamah. Sehingga kita bertemu pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.